Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 5 Mei 2020. Mangsa culik di perairan pantai Timur Sabah oleh kumpulan penculikan untuk wang tebusan KFRG dari selatan Filipina berpotensi berulang diperdagangkan meskipun dibebaskan. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM, Datuk Hazani Ghazali berkata perkara itu boleh berlaku apabila wujud pihak tertentu iaitu so-called negotiator mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan daripada pembebasan mangsa. Datuk Hazani berkata terdapat sekurang-kurangnya 5 individu dikenal pasti mengetuai kumpulan-kumpulan penculikan dari selatan Filipina yang merentas sempadan Malaysia-Filipina dan menculik komuniti maritim di Zon Selamat Timur Sabah Ezon. Namun menurutnya jumlah kewujudan kumpulan penculik itu sentiasa berubah dan tidak tetap kerana sesuatu kumpulan boleh menyertai kumpulan lain berdasarkan mutual understanding mereka. Sementara itu, Datuk Hazani menegaskan 5 nelayan warga Indonesia yang diculik di perairan Tambisan Tunku Lahadatu pada Januari lepas masih berada dalam tahanan kumpulan penculik yang sama, sekaligus menafikan kesemua mangsa diserahkan kepada orang tengah di Jolo Selatan Filipina. Masih lagi dengan kumpulan kidnappers yang ada sekarang ini. Berita The Star keluar itu tak betul. Begitu juga video yang tersebar pertempuran kena sebelah tekuk tu, itu video pertempuran lama, bukan yang terbaru. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan peralatan perlindungan diri, PPE dan beberapa kelengkapan lain untuk petugas hadapan Sekatan Jalan Raya SJR serta pos-pos kawalan di perairan Ezon Lahadatu. Dalam pada itu, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Ezon yang berakhir petang esok dilanjutkan sehingga 20 Mei ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas dalam kenyataan media berkata, susulan pelanjutan itu, penduduk diminta berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan perairan terbabit antara 6 petang sehingga 6 pagi sepanjang tempoh berkenaan. Orang lain juga tidak dibenarkan memasuki atau berada di kawasan diisytiharkan antara tempoh dinyatakan. Datuk Zaini berkata perintah berkurung itu meliputi daerah Tawau, Semporna, Kunak, Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Perintah berkurung dilanjutkan bagi memastikan perairan terbabit tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa menjalankan penyelidikan dan pelancong asing di pulau-pulau peranginan. Ini kerana berdasarkan maklumat militan Abu Sayyaf dan mereka yang menjalankan kegiatan menculik untuk mendapatkan wang tebusan dari selatan Filipina masih cuba menceroboh bagi melakukan penculikan serta jenayah rentas sempadan. Beliau berkata perintah itu juga untuk memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot selain menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet serta nelayan dengan kehadiran kapal anggota keselamatan di sekitar kawasan mereka. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah terus komited melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai antara barisan hadapan dalam membantu negara memerangi COVID-19. Bersempena dengan Hari Bomba yang diraikan semalam, kru RTM berkesempatan menyertai misi JBPM Sabah menghantar barangan keperluan operasi dan peralatan perlindungan diri PPE ke JBPM Tawau. Penerbangan menggunakan helikopter Agusta AW189 yang membawa bantuan peralatan seberat 3.5 tan ini bertolak seawal jam 9 pagi dari Pangkalan Udara Polis Diraja Malaysia Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Sejurus tiba di Tawau, pengarah JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah menyerahkan barangan kepada JBPM Tawau. Pada hari ini kita menghantar barangan kerana bila PKP ini jalan darat kita cuba elakkan sebab memang ada antara daerah tidak dibenarkan. Justru itu kita gunakan helikopter dan penerbangan ini dibuat dari semalam. Selepas selesai majlis penyerahan, kami dibawa meninjau keadaan udara di sekitar kawasan Tanah Gambut di hutan simpan Bin Suluk Beaufort yang terbakar hujung Mac lalu. Bersempena dengan Hari Bomba Sedunia, beliau turut berharap semua warga bomba di Sabah supaya mempamerkan kualiti kerja yang baik. Saya juga berharap agar semua warga bomba dapat mempamerkan kualiti seorang pegawai bomba yang profesional dan berdisiplin.
sesuai dengan moto jabatan, iaitu cepat dan mesra, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin demi negara yang kita cintai ini. Semoga pengorbanan dan usaha JBPM terus dihargai agar perkhidmatan berkualiti terus dirasai. Laporan Mazrona untuk RTM. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah menerima 736 permohonan daripada majikan aktif mencarum bagi program subsidi upah yang diumumkan dalam pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin. Program tersebut merupakan penambahbaikan dan perluasan kepada program pengekalan pekerjaan. Pengarah Perkesa Negeri Dr. Muhammad Ali Hindia berkata permohonan majikan terbabit diluluskan secara berperingkat-peringkat dan memberi manfaat kepada 81,000 majikan dengan 345,000 pekerja yang mencarum dengan Perkesa Sabah. Bayaran subsidi dikreditkan terus ke dalam akaun majikan dalam tempoh 7 hingga 14 hari daripada tarikh permohonan termasuk kelulusan. Salah satu syarat dia untuk memohon subsidi upah ini ialah majikan perlu membuktikan dari segi penurunan pendapatan lah. Sekurang-kurangnya 50% berlaku penyusutan pendapatan majikan mulai bulan Januari tahun ini. Aku sahkan dalam borang yang kami sediakanlah dalam PSU, kami panggil borang PSU 50 untuk mengesahkan pendapatan majikan telah terjejas. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika ditemu ramah mengenai program subsidi upah di Kota Kinabalu. Jelas Dr. Muhammad Ali hanya majikan yang tidak membuang pekerja, tidak memotong gaji dan tidak mengarahkan pekerja mengambil cuti tanpa gaji akan memperoleh manfaat program itu. Pelaksanaan kaedah bayaran zakat fitrah yang pertama kali dilaksana menerusi kaunter zakat drive-thru di perkarangan Wisma Muiz Kota Kinabalu susulan penularan wabak COVID-19 berjalan lancar. Kaunter yang dikendalikan 2 orang kaki tangan pusat zakat negeri itu bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang setiap hari. Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah Muiz Ramlan Awang Ali berkata, hari pertama pelaksanaannya mendapat sambutan cukup menggalakkan daripada masyarakat Islam untuk menunaikan rukun Islam keempat itu. Dalam masa 3 jam beroperasi, kaunter tersebut merekodkan lebih 200 umat Islam menggunakan kemudahan itu untuk membayar zakat dalam tempoh masa yang cukup singkat, iaitu 4 hingga 5 minit. InsyaAllah dengan cara ini, masyarakat Islam di negeri kita, di negeri Sabah, akan lebih mudah dalam memberikan dan membayar zakat fitrah ini di negeri kita. Walau bagaimanapun kita juga merasa sangat berhati-hati dalam hal ini memandangkan bahawa wabak COVID dan PKP ini masih lagi berlangsung. Beliau ditemui pemberita RTM selepas meninjau operasi kaunter zakat drive-thru di perkarangan Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sementara itu, umat Islam yang ditemui mengakui kaedah pembayaran zakat menerusi kaunter tersebut amat membantu dan memudahkan mereka untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kaedah ini senanglah untuk kita kan, sebab kalau sekarang ni mengurangkan kita punya pergerakan sosial, jadi orang bilang ngam lah. Alhamdulillah setakat ni saya lihat baik, memang bagus untuk semualah. Yang bagi mereka ada yang tidak berkemampuan, tiada akses untuk internet, untuk bayar secara online. Jadi ini sangat memudahkanlah. Ya Alhamdulillah begitu baik sekali dalam punya usaha ni, memudahkan kami dan sekaligus memang sangat membantu untuk waktu PKP inilah. Selain kaunter pembayaran zakat secara drive-thru di Wisma Muiz ini, kaunter bayaran zakat turut dibuka di 6 cawangan pusat zakat negeri Sabah di Tawau, Sandakan, Kota Marudu, Beaufort dan Keningau. Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu tetap mengimarahkan bulan Ramadan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini dengan menganjurkan pelbagai aktiviti secara dalam talian. Selain itu, ahli jawatankuasa MBR juga akan memastikan aktiviti ilmu lain yang dianjurkan tidak bertentangan dengan arahan PKP. Ketua Imam Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Ustaz Muhammad Zam Zuhardi Zakaria berkata, aktiviti tersebut sekurang-kurangnya dapat mengubati kesayuan para jemaah untuk beribadah di bulan Ramadan berikutan suasana yang berbeza bagi sambutan bulan mulia itu tahun ini susulan penularan wabak COVID-19. Mengimarahkan dari segi sudut dalaman masjid ni, kita teruskan dengan tadarus. Tapi masa itu pun kita tidak panjangkan. Di bulan Ramadan ni, yang dalam suasana PKP ni, kita hanya buat sekadar setengah juzuk dalam solat dan setengah juzuk
di dalam bacaan secara tadarus. Itulah aktiviti di dalam masjid. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, untuk tidak menggalakkan kehadiran orang ramai ke masjid, ahli jawatan kuasa masjid bergerak ke rumah-rumah fakir miskin untuk menyampaikan sumbangan. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada pihak Masjid Medan Raya kerana memberi sumbangan kepada semua fakir miskin atau yang memerlukan. Time lagi ini masuk PKP lagi, sekarang PKP kan. Jadi banyak yang perlu memerlukan bantuan. Pengurusi betul-betul membantu daripada masyarakat yang ada di sini. Sedikit perkembangan sukan, atlet Sukma Muay Thai Sabah tetap gigih menjalani latihan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Bagaimanapun, latihan dilakukan bersendirian di rumah masing-masing selaras dengan arahan kerajaan. Jurulatih pasukan Sukma Muay Thai Sabah, Cheryl Dillon Tahing berkata, latihan diadakan secara maya atau virtual training. Kebanyakan kami akan berikan skup-skup latihan lah ataupun rutin-rutin latihan kepada mereka, so mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam 30 minit lah satu hari. Inisiatif latihan maya ini merupakan kaedah terbaik bagi memastikan atlet kekal cergas dan berdaya saing meskipun dalam tempoh PKP. Sementara itu, Persatuan Badminton Sabah menyarankan atletnya agar melakukan latihan di rumah masing-masing. Ketika dihubungi RTM, Presidennya Jani Bangut berkata, tindakan tersebut berdasarkan faktor keselamatan dan kesihatan atlet dan orang ramai. Sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Syarif Zamawang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.